Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Nama saya Zul. Selamat datang kembali ke channel. Okey, pada hari ni saya nak buat sedikit perkongsian lah. Perkongsian sebenarnya lama dah, ramai juga yang minta kongsikan perkara ini, iaitu saya nak kongsikan kenapa pelajar lepasan SPM perlu belajar kemahiran. Okey, sebelum tu kita intro dulu. Semasa saya menjadi guru MRSM Tun Ghaffar Barber, saya selalu pesan pada pelajar saya, pelajar-pelajar MRSM, okay, selepas dia habis SPM, okay, masa cuti tu, sementara nak tunggu result tu keluar, belajarlah apa-apa kemahiran. Okay. Kenapa kemahiran ni sangat penting? Kemahiran ni merangkumi semua perkara yang kita, pertama kita letak prioriti apa yang kita minat dulu tau. Okay, letak minat. Macam ada yang minat minat bertukang, ada yang minat memasak, ada yang minat tangkap gambar, atau apa-apa sahajalah. Okay, yang pada saya kemahiran yang bagus adalah kemahiran yang bila kita gunakan kita boleh buat duit. Okey, maksudnya bila berlaku apa-apa, kita boleh orang cakap apa, sementara nak tunggu kerja ke apa benda, ada kerja yang kita boleh buat dari menggunakan kemahiran yang kita ada tu. Okey, penting sangat sekarang ni perlu tahu kemahiran, sebab kebanyakan pelajar-pelajar pintar ni, ikut pengalaman saya, mereka lack of kurangnya kemahiran. Pandai belajar, yes, pandai belajar, tak nafikan. Nak dapat straight A, okey, ramai dapat straight A, beratus-ratus orang dapat straight A. Okey, tetapi downside-nya adalah bila dia fokus sangat pada akademik, dia tak fokus pada dia punya kreativiti, dia tak fokus sangat pada kemahiran yang lain. Dan sumber bila makin lama makin ke depan, contoh lah okay, dia belajar memang pandai, belajar pandai apa semua. Dan bila sampai masa nak memilih kerjaya tu, ataupun pada akan datang bila kejayaan dia dapat kejayaan bagus, tiba-tiba berlakunya orang kata apa, syarikat tu lumpuh ke, syarikat tu ni ke, buang orang dan sebagainya, ekonomi tak bagus ke, dan mereka semua dia kena VSS. Dan apa yang berlaku, sebab saya cerita ni atas orang kata pengalaman sendiri juga. Okay, saya cerita atas pengalaman sendiri yang mana kawan-kawan yang ada yang dibuang kerja waktu krisis ekonomi baru-baru ni, mula-mula orang kata nak start balik terkial-kial nak start balik hidup. Ada yang stres, ada yang depres. Okay, yelah, dah bekerja, hutang dah banyak dan sebagainya, hutang rumah, hutang kereta kan. Tapi mengambil masa yang agak lama untuk recovery, sebab baru nak belajar itu, baru nak belajar ni. Okay, why not belajar daripada awal. Okay, belajarlah daripada awal. Masa tengah belajar ni, lepas SPM especially 6 bulan, tunggu result dan nak masuk lepas isi UPU, nak masuk universiti ke, atau nak masuk matrik ke kan. Waktu tu tempoh yang sangat panjang untuk memahirkan satu perkara. Okay, saya bagi contoh sahabat saya yang selepas SPM dia belajar kemahiran mengecat kereta. Jadi apa yang dia buat semasa tunggu result tu, dia pergi belajar dekat bengkel kereta, dia kerja jadi kuli dan sebagainya. Dan orang cakap apa, dia belajar tak pandai sangat guys, belajar tak pandai sangat, tapi dia pandai menyaga. Dia minat dia minat mengecat, dia belajar A sampai Z. Tak apa lah, mula-mula tu tough lah kan. Tetapi sekarang apa yang berlaku adalah dia memiliki perniagaan yang besar, dan main bisnes adalah mengecat dan juga bengkel kereta. So dia punya orang kata pendapatan dah berpuluh ribu, malah mungkin beratus ribu dia kata pendapatan dia. Okay, saya tak naklah kata orang yang laluan akademik ni dia punya, saya tak nak nilaikan benda ni melalui pendapatan. Tetapi pendapatan juga merupakan satu perkara yang penting. Kita nak survive perlu ada pendapatan, betul? Jadi bila katalah kita minat bahagian laluan akademik atau laluan profesional, dan laluan profesional tersebut menjadi masalah,
laluan kemahiran merupakan alternatif, dan boleh jadi laluan kemahiran ni juga boleh menjadi sumber pendapatan utama. Okey, jadi mahirkanlah sesuatu. Saya dulu selepas saya belajar di Matric, saya masuk USM dan ambil bahagian bidang jurusan geofizik, dan selepas habis geofizik saya jadi seismic engineer. Dan selama beberapa tahun tu saya kerja, saya menghadapi masalah kesihatan dan terpaksa berhenti. Waktu berhenti tu dengan pada asalnya gaji 5 angka terus kosong. The next month dah kosong, dah tak ada gaji. Jadi apa saya buat? Waktu tu saya buat fotografi. Dan saya buka studio fotografi dengan modal yang ada sedikit dan juga bantuan daripada keluarga. Saya startkan bisnes fotografi. Dan selama beberapa tahun, 2 tahun lebih, kemudian saya bertukar kerjaya, dapat peluang jadi guru MRSM. Dan saya pun sambil saya mengajar dan bekerja sebagai guru, saya tambah lagi saya punya kemahiran dan lain-lain dari segi marketing dan sebagainya. Sambil tu belajar kemahiran-kemahiran yang lain. Akhirnya pada 2020 tahun ini, pada tahun ini saya telah pun tahun lepas 2019 31 Disember saya membuka tarikh terakhir saya sebagai guru MARA. Dan sekarang saya ada bisnes dan juga studio fotografi dan juga satu syarikat Sdn Bhd. Kalau ikutkan, orang kata memang tak terjangka lah laluan rezeki saya adalah akhirnya dalam bidang kemahiran. Dan saya juga telah melalui bidang profesional dan bidang akademik. Jadi maksudnya saya tak ada degree dalam fotografi, tak ada degree dalam marketing, tetapi akhirnya kerjaya disebab, orang kata asbab lah asbab orang kata kemahiran tu ditambah baik setiap masa. Dan kini saya pun dah memiliki satu perniagaan sendiri. Dan saya tunjuk sikit lah. Saya pun berada dekat depan ni printing. Ni partner saya, dan saya punya di kedai nombor 4. Saya punya studio di situ. Jadi waktu survival dulu, waktu tak ada kerja dulu, orang cakap waktu saya berhenti daripada oil and gas 2 tahun lebih, adalah sumber pendapatan saya terdiri daripada kemahiran fotografi saya. Dan kini saya pun dah sambung lagi buat lagi fotografi. Itu saya daripada sudut saya. Macam adik saya pun dia tu mahir dalam buat kek. Yang seorang lagi pun mahir buat lagi fotografi. Dan ada yang minat minat hiking. Dan gunakan kemahiran ke atau bakat tu bukan kosong lah. Okay? Belajar sesuatu perkara kemahiran atau apa-apa, pastikan dia berbaloi. Kita jangan buat sesuatu yang buang masa. Okey, kalau kata sekarang fasa IT, fasa gaming, nak buat gaming sungguh-sungguh boleh. Sekarang dah banyak boleh, kata gaming pun dah boleh buat duit. So buat sungguh-sungguh kan. Macam dulu orang cakap main game buang masa ke apa kan. Sekarang tak, bukan zaman tu lagi dah. Sekarang zaman siapa main game, dia boleh bina kehidupan. Jadi main serius lah. Main dengan betul lah. Bukan main game dengan orang cakap main-main, macam buang masa, lepak kat tepi jalan atau sebagainya kan. Dulu saya minat juga berkemahiran saya main muzik masih di universiti. Saya make sure saya main muzik, saya tubuh band. Dan saya buat band tu berbayar, servis tu berbayar. Jadi boleh main dekat dinner-dinner dan sebagainya. Itu pengalaman lah. Bukan nak kata nak tunjuk contoh yang baik tu saya buat, tak. Saya kongsi seperti yang saya cakap di awal video. Video ni merupakan video pengalaman yang saya kongsikan pada pelajar-pelajar saya dulu. Dan saya sekarang kongsikan secara umum kepada pelajar-pelajar yang di luar sana yang baru ambil result SPM hari tu kan. Apa nak buat, apa sebagainya. Kalau kata kebanyakan akan memilih terus kerja kedai makan. Bukan tak boleh lah kerja kedai makan ke, kerja kilang ke apa benda. And dia akan memberi dia akan terhad lah. Kita tak ada banyak. Kecuali kalau kata nak kerja kedai makan, belajar bahagian masak ke, buat air ke, that one okay. Kan macam sekadar ambil order ke, tolong angkat barang, benda-benda macam tu mungkin tak memberi impact sangat lah. Ataupun bahagian kilang kan, kita buat produk apa, operator dan sebagainya. Sekadar nak cari duit tepi sikit-sikit okey. Tapi pastikan kita belajar sesuatu yang mana kita boleh gunakan untuk kehidupan kita lah. Okay.
Itu sajalah saya punya nasihat perkongsian yang tak seberapa ni. Kalau adik-adik di luar sana suka ataupun ada lagi perlukan nasihat yang mana dari segi peribadi, pengalaman yang saya dah lalui, insya-Allah boleh komen dekat bawah, saya sharekan. Okey. Saya dah melalui fasa kerja di oil and gas, merasa gaji 5 angka. Saya juga pernah membuat bisnes sendiri yang pertama kali. Dan juga saya pernah kerja kerajaan selama 6 tahun di MARA menjadi guru fizik, dan kini saya kembali ke alam perniagaan secara sepenuh masa. Jadi insya-Allah dengan pengalaman yang saya ada ni, saya boleh cuba kongsikan pada semua. Okey. Jangan lupa subscribe, klik bell button, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.